الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Masih lagi menemukan kita dapat lagi menemukan kita pada majlis yang sangat baik, yang pastinya pertemuan ini adalah dengan izin Allah. Itu mula-mula nak kena yakin yang tu. Kalau Allah tidak izinkan, maka kita tidak bertemu. Kalau Allah tidak izinkan, kita tidak bertemu. Jadi Allah izinkan, kita bertemu. Itu je. Tapi usaha kita mesti berusaha untuk bertemu di majlis yang baik. Tak kira lah bertemu saya ke bertemu siapa, tak kisahlah. Tapi bertemu yang baik maknanya bertemu untuk belajar lah. Kita ada usaha. Mula-mula ada niat. Okey, ni pukul 5. Sekarang 7.30 dah tu kelas lagi. Katakanlah kita memang nak datang. Ayah walat 7.30. Jadi sekarang ni kita dah boleh niat. Niat apa? Oh, aku nak datang lah kelas 7.30. Okey. Bila kita pasal niat, maknanya dia akan gerakkan diri kita ke arah tu. Dan kita letak pada keyakinan yang betul. Aku nak dengar kelas 7.30 nantilah. InsyaAllah. Kenapa kata insyaAllah? Tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa kehendak Allah, tak akan jadi. Jadi, Allah melihat kehendak kita dengan rahmat dia, dia izinkan. Jadi, bila kata aku nak tu, ada permohonan. Permohonan daripada hamba untuk dimakbulkan oleh Allah, apa dia? Aku nak datang. Aku nak tu niat untuk meletakkan diri dalam majlis taat. Niat kata. Katakanlah ditakdirkan kita 7.30 nanti tak apa benda lah, macam-macam lah. Kat rumah kita ada hal ke, ada hal mendadak ke? Ada hal mendadak ke kat rumah kita ke? Tengah story lah, tengah tengok semban lah, semua sengit. Tapi niat tu diberi pahala. Niat tu masih diberi pahala. Apa? Tadi nak datang tapi ada hal. Allah takdirkan tak dapat datang. Allah takdirkan, mana kita akui, itu semua adalah kehendak Allah. Bukan salahkan takdir. Ini kena faham betul. Bila kita kata Allah dah takdirkan sedemikian, mana kita mengakui akan takdir. Tanda kita beriman. Tapi sebagai adab seorang hamba, bila nak buat baik, tak dapat, kita kata, Ya Allah, maafkanlah aku. Mungkin ada dosa aku, kau tak luluskan aku untuk hadir. Kita kena ingat begitulah. Kita dakwah dekat orang tak berubah. Hakikatnya Allah tak izinkan. Tapi sebagai adab kita, seorang hamba, kita kata apa? Mungkin kita tak pandai dakwah. Atau mungkin kita tak sabar. Mungkin kita tak cukup takwa untuk Allah makbulkan doa kita. Kita kena rasa kesalahan tu daripada kita lah. Bukan jangan cakap ini hidayah pada hakikatnya memang betul. Hidayah belum sampai. Tapi pada adabnya sebagai hamba, dia akan mengakui kelemahan diri dia. Okey, boleh faham tak?
dia punya mukadimah ni. InsyaAllah Ustaz. Okey. Jadi peraturan SOP ni kena ikut. Allah tunjukkan pada kita, ikut peraturan SOP pun ada yang kena COVID. Bukan kata peraturan SOP salah. Betul dari segi ilmu kedoktoran. Ada yang tak ikut SOP pun tak kena apa-apa. Bukan kata tak perlu ikut. Perlulah ikut sebagai ikhtiar untuk mengelakkan apa-apa ketidakbaikan. Tapi ikut peraturan, kena ingat Allah yang menentukan aku kena ke tak kena. Allah yang menentukan. Tapi usaha aku mesti arah untuk tidak kena. Gitulah. Okey. Wah dah balik ke belum? Belum ada Ustaz. Bunyi macam tepi laut lagi tu, sir-sir tu. Tepi laut. Dekat Lebuh Raya Ustaz, Lebuh Raya Kuantan. Amboi, yang balik rumah lah tu. Yalah. Balik Ustaz. Tapi hujan Ustaz sepanjang jalan. Pelan-pelan. Careful. Hati-hati oh. Hati-hati. InsyaAllah. Selalu tu saya hati-hati. Hati-hati. Kalau ngantuk, InsyaAllah Ustaz. arek temeluh. Patin. Dah petang lah, aku nak patin juga. Ngantuk, pergi relax dulu. Kena kopi jantan. Okey. Ustaz. Kita sambung apa boh? Boh tak tahu apa. Kita ada orang memandu. Saya tahu. Okey. Kelebihan Kelebihan sifat redha. Okey. Mana ni? Ya. Hilang pula slide. Ada betul benda ni. Ya. Kelebihan kalau dia macam iman Betul? Cabang iman, ya. Cari besar. Macam Nampak slide tak? Nampak Ustaz. Okey. Apa pula arrow untuk patrol ni? Okey, tak apa. Biarkan arrow tu dulu. Kita sambung nombor 3. Betul Ustaz. Okey. Apa kelebihan sifat redha? Ini cabang iman. Hendaklah redha dengan qada Allah. Jadi untuk kita lebih kuat untuk dapat buat sifat redha ni, ulama selalu dikata apa kelebihan redha, apa fadilat redha. Dia macam itulah. Ulama ni dia kata orang kata macam orang jual ubat. Dia nak orang ambil ubat ni. Ni kata ubat ni. Dia akan cerita apa kelebihan ubat ni. Begini, begitu, begini, begitu. Orang jual ubat lah. Kadang-kadang yang dia cakap ni pun tak pasti. Ya ke? Dia tetap cakap. Ini, itu, begini, begitu. Tapi ulama ni dia bukan jual ubat. Ulama ni dia mengkaji Quran, mereka belajar dengan guru-guru mereka untuk mereka tahu apa ganjaran, apa kelebihan, kenapa kena ada sifat redha. Itu dia katakan kelebihan tu. Mendapat jiwa yang tenang,
mendapat jiwa yang tenang. Ini ayat yang sangat popular ni. Surah Al-Fajr. Al-Fajr ayat berapa? 26, 27, 28, 27, 28, 29, 30. Surah Al-Fajr. Al-Fajr ayat 27, 8, 9, 30. Inilah perkataan, inilah panggilan yang sangat diimpikan oleh orang soleh. Dia nak biar dia mati nanti, rohnya dipanggil, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, redha lagi diredai. Maksudnya dia redha untuk balik kepada Allah. Allah juga redha untuk terima dia. Ini yang dikatakan pertemuan dua redha. Okey, saya nak penuhkan dulu slide ni lah. Masih nampak slide ke tidak? Nampak Ustaz, nampak Ustaz. Ada Ustaz. Benda nak pandang terpacul ni. Ini dua redha. Tulis salin yang ni dulu, dengar penerangan saya. Jangan pergi salin semua. Nanti saya terang nanti tak faham. Salin yang ni dulu, salah satu. Yang gopoh, slide ni tak lari. Ini dengan mata terkenyit-kenyit salin. Orang cakap nanti tak dengar. Kelip-kelip mata. Dah tua belajar. Itu. Dua redha. Inilah. Ini yang dulu saya nak tulis artikel tak jadi tu. Company tutup. Ni yang saya tulis ni. Dua redha. Satu, manusia tu redha pada Allah. Allah nak panggil dia balik. Dan Allah terima dia dengan redha. Dia pun redha nak balik. Kenapa Allah redha pada dia? Apa ciri orang yang redha ni? Dia memiliki ni. Jiwa yang tenang. Ni, mutmainnah. Ingat tak mutmainnah ni nama apa yang kita dah belajar? Tingkatan nafsu Ustaz. Tingkatan nafsu. Nafsu yang selamat. Mutmainnah. Sebelum mutmainnah ni apa? Mulhimah. Okey. Sebelum mulhimah ni apa? Lawamah. Sebelum lawamah ni apa? Amarah. Okey lah, dia berjawab tu okey lah tu. Dia dah dapat lah sesuatu. Jadi dua redha ni lah. Tulis sini lah kot. Sebab saya nak kaitkan dengan bawah ni. Maka bertemulah dua redha. Bila bertemukan dua redha, dulu guru cakap, dua redha inilah yang dipanggil sebagai Ridwan. Perkataan dua redha ni adalah Ridwan. Ridwan. Yang guru cakap dulu, Ridwan ini adalah penjaga kepada syurga. Penjaga pada syurga. Syurga ni bukan benda main-main nikmat lah. Kalau cerita-cerita hayati, Elio macam keluar tau.
Helium boleh terkeluar. Kalau cerita dengan budak-budak sekolah rendah kan. Dulu saya adalah juga cikgu sekolah rendah panggil bagi motivasi. Kalau cerita budak sekolah rendah, budak sekolah rendah jadi riang tau. Ustaz, kat syurga ada PlayStation tak? Ada game tak? Dia boleh dia ikuti kita punya percakapan pun dengan rasa syurga ni best gitu. Syurga ni bukan saja benda ni menghiburkan, tapi dengar nama dia je hatta budak-budak tahu. Budak-budak pun tahu benda ni benda menghiburkan. Tapi siapakah yang dikatakan pada redha ni, siapakah yang dikatakan layak untuk diberi hadiah syurga? Siapa dikatakan ni? Kalau ni dikatakan orang yang mati yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, diletakkan kembalilah engkau pada Tuhanmu. Siapa ni? Orang redha. Orang redha ni dia memiliki jiwa yang tenang. Orang yang jiwa yang tenang ni adalah orang yang redha. Ulama kata kenapa dia kenapa dia redha waktu nak mati? Bila malaikat datang dan berkata pada dia, itulah tempat kembalimu. Maka diperlihatkan sebuah taman syurga, diperlihatkan sebuah taman syurga pada dia. Bila dia diperlihatkan sebuah taman syurga, maka dia akan rasa redha untuk balik. Ya Allah, kurniakanlah syurga buat kami. Kurniakanlah syurga buat kami, ya Allah. Kurniakanlah syurga buat Haji Nasir, Haji Adam, Kak Agustina Ibrahim, Ahmad Azidi, Tuan Ahmad Ali Jas Jaafar. Ya Allah. Amin. Kurniakanlah syurga bagi mereka ni, ya Allah. Amin. Mereka ni ilmu, rajinnya mereka belajar, catat ilmu. Kurniakan syurga bawa, ya Allah. Dalam kereta pun belajar agama lagi, ya Allah. Hebat. Saya ni menumpang berkat menumpang berkat dengan kawan ni lah. Menumpang kesungguhan dengan kawan. Kurniakanlah syurga pada Kak Nurida, ya Allah. Batu Gajah, Siti Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Rabidin Bukit Aman, kurniakanlah mereka di syurga, ya Allah. Amin Ustaz. Amin. Haji Rabi'in Rohanim Win, ya Allah, bagi mereka syurga. Saya cakap terang saya sini kagum orang belajar. Saya sini kagum, bukan saya. Saya sini kagum orang boleh isi kamar belajar. Sebab dulu saya belajar, kadang saya pun isi kamar. Tapi ada satu peringkat tu memang jadi penagih lah. Jadi penagih belajar. Bukan penagih dadah tau. Jadi penagih belajar. Tak pergi rasa tak sedap. Sampai situ lah kena dapat. Jadi apa yang kita nak doakan dalam majlis-majlis ilmu ni, yang mana para malaikat ni sedang berdoakan kita minta apa? Minta jannah. Kita minta jannah. Minta apa? Ya Allah, waktu matilah kami dalam husnul khatimah. Moga-moga dapat, semua kita dapat. Darul Syafi'i dapat, Dr. Nurwati dapat, Dr. Amelia Amiluddin dapat, Amy Zatura dapat, Engku Emma dapat, Aziz Sukimah dapat, Syed Hamidah dapat, Azrina Atira, Alamina Arifin, Kak Anilan dapat. Ya Allah, berilah kami, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kuatnya, tingginya harapan kita ni tingginya harapan kita sampai kita tak boleh nak describe. Kau harap sangat ke mati Rasulullah Fatimah? Kalau orang tanya kita gitu, kita kata tak ada perkataan yang boleh menyatakan harapan kita. Betul tak? Tak ada perkataan tau. Besar mana harapan kau? Tak ada besar. Tinggi mana harapan kau? Tak tinggi. Kalau boleh diletak di langit tinggi harapan ni, menunjukkan harapnya kita akan pergi letak langit tinggi. Tu nama dia langit tinggi.
Apa kata Buya Hamka tentang orang yang bercita-cita? Apa dia madah? Apa dia madah? Orang yang bercita-cita berjaya, nak berjaya, tak salah ni nak berjaya kat dunia, berjaya bidang akademik, berjaya bidang kerjaya. Apa madah dia? Macam Okey. tinggi apa? Sat apa guna daik? Macam Bukan itu. baik. Letaklah cita-citamu di langit tinggi. Catatlah. Letaklah cita-citamu di langit tinggi. Orang kena cakap Indonesia lah sikit. Kan Buya Hamka ni kawan Indonesia. Letaklah cita-citamu di langit tinggi. Tapi jangan lupa kakimu apa? Di bumi. Bukan. Rumput di bumi. Kita sambung, Bu. Apa kata Buya Hamka? Letaklah cita-citamu di langit tinggi. Jangan lupa kakimu yang sedang berpijak di rumput bumi. Pernah juga dia kata, letaklah cita-citamu di bintang yang tertinggi. Jangan lupa kakimu yang sedang berpijak di rumput bumi. Maksud dia apa? Nak jadi apa, jadi ya. Nak jadi apa, jadi. Nak pergi jadi apa? Nak jadi doktor, jujur yang hebat. Tapi jangan lupa, kau hebat macam mana pun, jangan lupa kaki kau dekat bumi. Maksudnya apa? Maksudnya kau ni adalah ahli bumi. Kau ni keluarga bumi. Dan kau akan dipanggil balik daripada bumi untuk pergi ke barzah. Itu maksud dia. Maknanya kedudukan kita jangan lupalah. Kita akan mati, jangan lupa. Tapi dia tidak menghalang kita meletak cita-cita kita di langit tinggi. Itu katanya Buya Hamka. Ulama yang besar yang perlu kita contoh dan ikuti. Wahai para ibu dan bapa sekalian. Jangan lupa kakimu ni. Dia cakap Indonesia pula aku. Dah. Okey. Ni. Nombor 4. Mendapat anugerah syurga. Bisa? Ya, Pak. Bisa ke tak bisa? Bisa, Pak. Bisa? Apanya bisa? Orang Melaka cakap bisa. Apa lah orang Melaka? Orang bisa. Bisa, Pak. Bukan bisa. Bisa orang Melaka tu. Mendapat anugerah syurga. Itu ayat Quran tu. Alamak, cik mata pula tak ada nak baca. Jazauhum inda rabbihim. Inda rabbihim ke tu? Jannatu adnin tajri Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abad. Terima kasih wahai kekasihku bagi track. Alamak. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu radhiyallahu anhu dzalika liman hasyiya rabbah. Okey, balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka satu syurga, nama dia syurga Ad. Yang syurga ni mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fitrah manusia ni, dia kalau nak rehat, dia pergi tepi sungai. Sebab tu itu hari kita pergi Sungai Congkak. Sebab tu tempat ada sungai, dia jadi ke tempat apa? Rekreasi. Betul ke dalam? Betul, Ustaz. Rekreasi. Kenapa dia duduk tepi sungai? Memang fitrah ni Allah jadikan kita ni suka sungai. Lepas tu orang berkelah tepi sungai. Dalam syurga nanti ada sungai. Dan dalam syurga sungai tu, bawah syurga dia ada sungai. Allah, tak boleh nak bayang lah. Jannatu adnin tajri.
Min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kekalnya selama-lamanya. Kalau tak selama-lamanya ni masuk apa? Besok masuk syurga, lusa masuk syurga. Minggu depan dekat syurga, bulan depan dekat syurga. Tak keluar? Tak keluar. Oh, seronok. Seronok tau. Seronok dapat anugerah syurga. Dengan syarat apa benda yang Allah tetapkan ni, mari kita sama-sama, saya dan akak-akak abang-abang sini, mari kita redha. Mari kita redha. Memanglah cakap pun cakap senang. Saya pun boleh cakap senang, betul. Tapi bukan mudah nak buat. Tapi ganjaran dia, syurga yang dikatakan fiha abada. Khalidina fiha abada. Masuk je, selesai. Selesai apa? Tak ada dah azab, tak ada dah ini, tak ada dah sakit, tak ada dah pening, tak ada masalah, tak ada apa-apa, tak ada duit. Tak ada rumah nak ketarik, tak ada nak kena kerja, tak ada risau anak-anak macam mana, tak ada risau mak macam mana, tak ada risau sini, tak ada berulang ke klinik kesihatan, tak ada makan ubat. Banyak ni makan ubat yang kawan saya tunjuk tu. Saya fikir ubat tu 21 biji. Tak ada dah syurga tak ada. Tak ada kena pakai mask, tak ada COVID, tak ada apa. Kekal dalam selama-lamanya. Usahakan daripada sekarang dengan apa? Redha dengan segala ketetapan Allah. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang takut pada Tuhannya. Kalau ayat ni, dia kata syurga ada ni, dia ada dua kategori, dua sifat yang ada. Satu dia katakan ni, takut pada Tuhannya. Ini satu takut Tuhan. Lagi satu redha dengan apa yang Allah tetapkan pada dia. Ini dua perkara lah. Untuk mencapai syurga ada. Okey. Boleh faham? Okey, Haji Nasir. InsyaAllah Ustaz. Where are you, Haji Nasir? Ada Ustaz. Haji Adam okey? Orang Sabah, Amy Sadura okey? Alhamdulillah. Okey Ustaz. Saya nak panggil beberapa nama, nak tanya khabar itu je. Man? Okey Man? Mana Man? Kak Rosnani. Man ada Ustaz. Man JKR ada, insyaAllah. Ada. Kak Rosnani okey? Alhamdulillah. Kak Rosnani Daud Kajam. Ya. Rosnani Razak kat mana Saya lupa. Nama sama pula. Kak Rosnani Razak di mana? Ceras Ustaz. Oh, Ceras okey. Oh, tadi saya nampak nama yang telah lama saya tak tanya khabar. Datin pula. Engku Rahimah, apa khabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Amboi, tak dengar suara dah engku sekarang ni. Dah lama. Senyap tu. Aiman apa khabar? Rosna. Aiman apa khabar? Aiman. Khabar baik Ustaz, Alhamdulillah. Panjang sembang dengan Aiman atas bas. Saya on the way nak balik rumah ni dalam kereta. Oh, kerja Balik kerja Ustaz. Okay. Wah, sampai jalan buat apa wah? Takkan kau jangan kopok lagi? Masih ada bukan Ustaz dekat jalan raya gitu Ustaz. Makan kopok bayar banyak nanti lupa orang awak cakap Minang nanti. Haji Nasir, balik nanti cuba cakap Minang dengan dia tahu tak cakap Minang? Dia bukan kuat makan Ustaz. Oh itulah, aku jangan aku geram orang ni, dia bagi orang makan lupa. Dia minum air Milo dia. Lepas ni nak hadiahkan Wo minum ais satu tin lah. Dekat dengan kereta. Nanti Haji Nasir balik tanya dia. Wo, cuba kira Wo. 1, 2, 3, cuba dia kira. Kalau dia kira 1, 2, 3, 4, habis. Kerakyatan keminangan dia. Harga nanti Ustaz, hati-hati kau menang Ustaz. Kerakyatan keminangannya perlu ditarik balik.
Tanya dia, wo makan apa? Aku makan ikan, habis. Kerakyatan dia, keminangan dia perlu ditarik balik serta-merta. Perlu kuarantin dia dekat langat, jangan bagi dia keluar. Saya rasa tak ubah Ustaz. Tahu Tak ubah. Wo kalau ubah habis lah. Menangis orang awak wo. Okey. Gurau-gurau lah wo. Nombor 5. Nombor 5 ada benda yang Khabar orang yang semua Ustaz tanya. Khabar Kak Ina Ustaz tanya tu. amboi Kak Ina. Saya tak nampak nama Kak Ina. Nama Kak Ina tak ada. Mana nama Kak Ina? Ada. Okey. Kak Ina lihat kan. Kak Ina saya tak risau insyaAllah. Kak Ina ni terlihat. Kak Ina bin nama dekat dengan nama Tengku Rahimah lah sebelah-sebelah. Alhamdulillah. Nama orang-orang kuat lah. Bawah nama Wo. Atas nama Abang Man KKR. Wah, Kak Ina dikapit oleh orang-orang yang kuat ni. Ustaz, nama orang tak kuat tak sebut ke? Orang Johor sebut. Nama orang yang tak kuat tak sebut ke Ustaz? Kalau nak sebut semua nama tak belajar oleh kita. Ni kali sebut nama orang Johor tak. Merasakan kelazatan iman. Rupanya Allah bagi lazat iman ni. Lazat ni sedap. Allah bagi lazat iman ni antaranya adalah bila orang itu redha. Ada lagi satu dalam kitab Penawar Bagi Hati disebut apa? Apabila seseorang itu melakukan sesuatu ni apa? Maka diberi pada dia lazat pada ibadah. Apa tu? Bila seorang itu menjaga satu benda. Iman ke Ustaz? Apa? Iman. Bukan. Apabila seorang anggota jasad. Apabila seorang itu menjaga Lidah. Mata. 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 Bukan lidah, mata. Apabila seorang itu menjaga mata daripada melihat bahagian yang elok dari tubuh seorang perempuan. Perempuan seksi lalu depan kita. Kita tak pandang. Kita tahu. Tapi dari ikut mata kita tahu ni perempuan ni. Tahu ni perempuan. Dan perempuan ni seksi. Kita tunduk pandangan ke, kita pandang tempat lain ke. Orang yang menahan diri dia, Rasulullah kata, daripada melihat bahagian yang elok daripada tubuh seorang perempuan, Allah akan anugerah pada dia rasa lazat dalam ibadah. Wow, pergi pantai tak ada bawah Ya Ustaz. Pergi pantai tak nampak makhluk-makhluk yang tidak sepatutnya. Tak ada Ustaz, tak ada. Ini hari kerja tak ada orang chatting. Tak ada orang ramai orang. Tak ada Ustaz. Tak ada orang Tak ramai Ustaz. Tak ramai orang Bila hari Banyak tempat dia dah tutup Ustaz. Banyak tempat tutup lah. Macam ada yang acara-acara yang nak tahu tutup tak tutup PKP, saya pergi Putrajaya, keliling hotel semua tutup. Kesian lah. Diorang tutup, diorang pakai mangga tu kan. Tutup. Lepas tu adalah baru-baru ni saya jalan tengok Bangi pun ada yang buka balik. Ada yang baru cat balik nak buka. Ada yang masih tutup. Kalau tahan. Kalau dah setahun tak ada customer kan, dari segi undang-undang perniagaan ni, tak ada income lah. Tak ada income tu yang tutup tu. Budak-budak kerja pun nak bayar tak boleh. Syukurlah. Sekarang ni belajar syukur. Apa yang dulu tak kerja, sekarang ni dah boleh kerja. Dapat duit, syukur. Pergi kerja, syukur. Supaya Allah tambah. Tu kita punya driver tu. Yang, siapa nama ni? Khairi. Tu baru kerja tu sebulan tu. Saya tanya dia, masa PKP, kerja tak? Mana kerja? Ustaz, tak kerja dia. Ramai berhenti. Dia sebut lah, ada satu dua nama yang saya kenal. Diorang berhenti tak? Diorang ada yang bawa lori, ada yang apa. Habis hari buat apa? Saya tak ada apa lah Ustaz. Saya kalau ada orang repair kereta, saya kampung saya kat Ipoh. Ada orang repair kereta, saya ambil pandai repair kereta. Saya buat cat kereta. Kalau ada orang cat, macam itulah. Macam ada pendapatan lah. Kalau tidak, saya duduk lah kat Ipoh tu. Jadi saya dengar pun rasa kesian juga. Sebab tu nak turun tu saya collect kan.
Saya collect. Dapatlah 360. 360 campur akak yang belakang saya yang bagi last RM10 tu, 360. Nampak bila saya bagi nampak. Dia kata ni duit apa? Tak adalah, ni kan kawan belanja. Dia kat sumbang kan, nampak macam ni kan. Nampak dia rasa terharu jugalah. Saya faham lah, maknanya dia baru kerja kan, orang baru kerja kan. Baru dapat gaji, hutang banyak ke. Gitulah. Itulah kita menggembirakan hati orang lain. Begitulah kita menggembirakan hati orang lain. Jadi moga-moga kita gembirakan hati orang, Allah gembirakan kita kat syurga. Pasti ada balasan setiap kebaikan yang kita buat. Tapi kena ikhlas. Buat ni kerana sayang pada makhluk. Sayang pada makhluk. Nak dapat redha Allah. Nak dapat redha Allah. Jadi nombor 5 ni, apa dia kebaikan ni apabila telah berasa kelalatan iman bagi sesiapa yang redha dengan Allah sebagai Tuhannya. Maknanya Tuhan ni, kita ni hamba, Allah ni Tuhan. Bila Allah Tuhan, Allah berhak buat sesuatu kat kita, berhak dia memberi ujian dan dia yang menentukan ketetapan qada dan qadar kita. Jadi bila kita redha, sebab kita kata ini qada Allah, ini qadar Allah, kita redha, Allah akan memberi dalam hati kita iman dan kita rasa iman ni semua indah. Sebab tu Nabi Yaqub dia kata sabrul jamil. Ingat tak Nabi Yaqub cerita kan? Sabrul jamil, ini perkataan yang sangat popular. Sabar itu jamil. Jamil itu Indah. indah. Dia diuji lagi dahsyat. Anak-anak dia cemburu dengan Nabi Allah Yusuf AS. Mereka pakat buang Nabi Yusuf ni, buka baju dia, buang dalam telaga buta. Pergi buta. Ambil baju dia, ambil darah-darah binatang apa dah. Tunjuk dengan bapak dia, dia kata Nabi Yusuf dah mati. Kena makan serigala. Ni bukti dia. Buat bukti palsu. Tapi Nabi Allah Yusuf ni, dia tahu. Dia Nabi. Dia Rasul. Dia kata Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah. Bapak dia nama apa tadi? Nabi Allah Yaqub. Yaqub. Nabi Allah Yaqub ni dia tahu. Anak-anak dia tipu je. Dahsyat Kita anak kita bergaduh remote control je. Itu kita dah menjerit dalam taman dengar. Bergaduh remote control je anak kita. Taklah sampai dia campak adik dia kata telaga buta. Bawa balik baju berdarah. Tak ada. Maka berkatalah. Dalam Quran berkatalah Nabi Allah Yaqub. Sabrul jamil. Sabar itu indah. Dia sampai Allah berikan indahnya dia bersabar. Saya berikan tu. Sepatutnya bila bersabar ni resah. Tapi sabar jugalah. Tapi resah. Hati gundah gelana resah. Resah. Tapi para Nabi Rasul ni dia tak resah. Dia rasa indah macam tu, indah. Best. Seronok. Saya tadi pergi rumah kakak saya. Sajalah sejak mak meninggal dah seminggu lebih ni saya tak nak pergi rumah kakak saya. Tadi lepas kelas tadi, pukul 10 tadi. Pergi rumah kakak. Saya kalau minggu pertama ni, saya ada banyak free. Bukan banyak free. Pukul 10 sampai pukul 3 ni saya free. Pukul 4, pukul 5 kan dia nak asar dan siap-siap dengan jam macam ni. Jadi waktu ni lah saya uruskanlah apa-apa yang patut urus untuk keluarga ke apa, saya uruskanlah. Jam. Allah, hujan turun jam. Dia kata, jam pula. Tak sabar tu. Kalau orang yang sabar, dia tahu ni ketetapan Allah ni, belajar sabar. Dalam ngelung-ngelung sabar juga. Kenapa? Indahnya jam. Beliau juga. Indahnya jam. Dapat tidur Ustaz, kalau indahnya jam. Dapat tidur. Dapat tidur? Orang tak buat kereta boleh lah tidur. Buat kereta nak tidur apa benda. Sabar itu indah. Sabar itu indah. Saya tengok kat dekat mana
TMB, Tangan ke Alustar? Okey, dulu abang tunjuk nanti tu kata tu. Boleh? Tangan ke Alustar? Saya rasa Kanga. Dekat dia punya Tangan. kaunter bayaran tu, kan ada running word tu kan. Ya, Kanga. Sabar itu indah. Masa kita pergi ATM polis tu lah. Sabar itu indah. Hanya orang bayar bil, orang nak cepat kan. Bayar bil pakai kaunter ni. Sabar itu indah. Okey. Sekarang ni kita pergi pada cabang iman yang nombor 24. 20. Wow, macam cakap tengah anu je 20 ompek tak ada orang pun. Dia ada G tak ada. 24. Jangan cakap 24. Nanti Haji Nasir tunggu dekat ni nanti dia tak bagi masuk je. Cendana 24 gitu. Tengah anu cakap apa 24. Oh, 24 itu Okey. Ni tawakal. Tawakal ni kita tulis banyak kali sifat terpuji. Tulis sampai kita muntah, kita tahu yang sifat terpuji ni ada 10 yang besar-besar. Maknanya nama dia Mahmud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah. Ni nama-nama mudah tak? Jadi orang belajar tasawuf Ni tauhid ni cabang dia adalah tawakal. Tapi sifat dia adalah tasawuf. Cabang iman ni. Cabang dia adalah tawakal. Maksudnya cabang iman itu adalah tawakal. Tetapi tawakal adalah sifat yang dipelajari dalam tasawuf. Cabang ni daripada iman ini adalah tauhid. Dan perbuat sifat dia adalah tawakal dipelajari dalam tasawuf. Faham saya cakap ni apa ni? Sama macam redha tadi lah. Redha ni lahir daripada hati orang yang beriman. Iman ini adalah tauhid. Tetapi redha itu adalah apa? Mahmudah. Mahmudah ini diceritakan dalam ilmu tasawuf. Okey. Apa erti tawakal? Tua tempat aku, tua tempat. Ertinya serah. Ertinya serah. Ni perkataan ni. Serah, berserah ia akan Allah. Ini pada erti yang mudah kita boleh ambil ni dulu. Serah akan Allah atas segalanya. Jadi segala perkara ni diserah pada Allah. Tapi ada proses serah dia lah. Jadi kalau dalam kitab, dia kata, ni tawakal ni, dalam kitab kata, tawakal ni, bahasa dia serah. Percaya pada Allah dan meyakini apa yang telah ditentukan oleh Allah. Mengikut sunnah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam di samping tetap
berusaha pada sesuatu yang mesti dalam kehidupan. Okey. Ni. Oh, jangan catit. Oh, tengah mandu. Ya Ustaz, ya Ustaz. Biar ayang kat sebelah catit. Ayah dengar ayah Ada dengar. yang Biar orang rumah ayang kat sebelah catit. Okey. Ni. Satu, dia pecah kat sini. Yakin pada Allah akan dia ni Allah yang mempunyai ketentuan atau Allah. Lepas tu, dalam pada tu tidak melepaskan, tetap berusaha. Seperti ikutan sunnah Rasul. Selepas ini, barulah dikatakan serah. Ini ada satu perkataan ni lah. Serah de Allah. Okey, jadi dia punya proses ni itulah. Usaha tetap usaha. Tapi kalau jadi pun Allah yang tetapkan jadi. Allah yang izinkan jadi. Allah yang bagi jadi. Kalau tak jadi, Allah yang bagi tak jadi. Tapi adab hamba dengan Tuhan dia boleh kata Allah tak izinkan jadi, lepas tu tak jadi. Kita boleh marah. Dia kata apa? Kami ni tak pandai buat ni, itu tak jadi. Kami tak pandai dakwah, itu yang tak jadi. Adab ni yang guru-guru ajar gitu. Bila berlaku, jangan cakap kita. Tapi bila tak berlaku, cakap salah kita. Gitu. Bila berlaku, oh ni aku yang buat ni. Kalau aku tak buat, tak jadi. Jangan cakap ni tau. Ni salah dekat kita. Serah pada Allah. Ni. Satu, percaya. Okey. Ini dipanggil Tauhid. Tauhid ni maknanya Esa. Ini Tauhid. Maknanya Allah jugalah yang menentukan. Kuasa lain tak ada. Siapa lain tak ada. Allah juga yang tentukan. Sama ada benda ni dia jadi tak jadi. Sebab apa? Sekalian perkara. Ini nama Tauhid. Okey. Yang ni nama dia usaha kerja. Ini nama dia usaha kerja. Okey. Dan yang ini nama dia penyerahan.
Satu. Okey, tengok sini. Ustaz, itu usaha kerja makhluk ke, Ustaz? Ya, Usaha kerja manusia. manusia. Manusia Usaha kerja manusia. Ini tauhid. Mana ni nak ganjak miskin ni? Untuk kerja, ini yakin ni nama tauhid, ini nama dia, ini adalah ni penyerahan. Okay, these three, apa pula besar benar ni? What you call this? Tawakal. Yes, before tawakal nama apa? Rukun tawakal. Rukun tawakal. Kak Masita suaramu sangat jelas. Kak Masita tu Betul, Ustaz. Beli handphone baru ke? Dah macam suara terang. Tak adalah, dah upgrade. Update. Upgrade and update your phone please. Okey, alhamdulillah. Cantik. Okey. Ini nama dia rukun tawakal. Nampak tak daripada definisi ni dia derive pergi rukun. Derive apa bahasa Melayu? Apa kena? Derive. How you derive it? Capai. Capai. Derive. Lebih kurang tu lah kot. Capai. Jadi kalau tak ada salah satu ni, maknanya tawakal ini tidak dipanggil tawakal. Kita kata Allah, kalau Allah kata jadi, jadilah. Tapi tak buat kerja. Serah je lah pada Allah. Bukan tawakal. Kena kerja. Pergi Kelantan, drive malam-malam. Kerja dulu. Apa kerja? Kereta dalam keadaan baik. Minyak cukup sampai dekat tempat isi minyak. Ini minyak dah kelip-kelip, pergi jalan. Malam buta. Memanglah sangkut. Tawakal je lah. Itu bukan tawakal. Tawakal kena buat kerja. Buat kerja apa? Kerjanya bertepatan dengan apa kehendak kita. Kita nak sampai dengan selamat. Kita kena buat kerja apa? Brake kita cantik. Itulah. Kita punya kereta dalam kondisi yang baik. Kita tak ngantuk. Kalau ngantuk sampai tak boleh buka mata. Tawakal. Itu kan tawakal. Itu nak masuk official tawakal. Tawakal. Kita jenam Ustaz. Kita jenam Ustaz. Alright. Okey. Wah, nanti sambung wah. InsyaAllah Ustaz. Ustaz timekeeper Ustaz daripada jauh pun dia remote juga. Okey. Ini sambung ini kita dah faham tawakal. Kita tengok satu kelebihan tawakal. Okey. Nanti siapa tolong ingatkan saya. Saya tulis kat sini. Sambung kelebihan tawakal. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Moga-moga Allah izin kita belajar lagi. Belajar ni dapat izin Allah, dapat rahmat dia, dapat kasih sayang dia, dapat kampunan dia, dapat redha dia, dapat syurga dia. Tu yang paling best tu dapat redha dia. Okey. Amin. Nak siap-siap ni. Nak pergi balai. Pergi balai mengajar tau. Jangan takut nak pergi balai. Berapa kat balai. Nak mengajar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya. Wassalli sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua, tapi banyak kekurangan dalam penyampaian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.